Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi datang ke channel saya. Alhamdulillah, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyaklah kepada sahabat-sahabat saya daripada negara Malaysia dan juga daripada negara jiran kita, iaitu negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, terima kasih atas sokongan anda terhadap video yang saya buat sebelum ini, iaitu bagaimana negara Brunei boleh membebaskan diri mereka dan negara mereka daripada belenggu COVID-19. Dan Alhamdulillah, kalau kita tengok sekarang ni, daripada media sosial di negara Brunei Darussalam, masjid dah dibuka, program-program dah dijalankan dengan bebas, Alhamdulillah. Dan kes-kes di sana sekarang kita boleh compare lah dengan Malaysia. Malaysia setakat kemarin pada 7 hari bulan 7 Julai 2021, kes di Malaysia sehingga 7,029 kes. Dan kalau kita nak bandingkan dengan negara Brunei Darussalam, memang sangat-sangat kita terkejutlah, di mana mereka di sana telah mengamalkan langkah-langkah proaktif untuk mengatasi COVID-19. Alhamdulillah, terima kasih atas sokongan anda terhadap review dan analisis saya yang tidak seberapa tu. Okey, untuk episod kali ini saya nak menjelaskan dan saya nak berkongsi bagaimana negara Brunei Darussalam berjaya untuk keluar daripada sebuah negara pembangunan, status pembangunan dan menjadi status negara maju. Okey, dia ada 10 faktor yang akan saya kongsikan dengan anda. Banyak faktor sebenarnya, tapi kalau anda rasa ada faktor-faktor lain, terpulanglah. Ini faktor yang saya rasakan, pendapat saya. Yang pertama sekali, faktor pertama bagaimana negara Brunei Darussalam menjadi negara maju adalah kerana ini semua adalah kehendak Allah. Qadarallahu ma syaa fa'al. Ini semua adalah kehendak Allah Ta'ala. Jadi bila kehendak Allah Ta'ala, kun fayakun, Allah nak apa saja benda terjadi akan jadi. Jadi kita tak boleh nak menolak faktor utama sekali. Kita sebagai orang Islam, kita kena yakin dengan iktikad kita dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala punya kuasa, Allah Ta'ala punya kehendak. Bila Allah Ta'ala punya kehendak, Allah mengkehendaki supaya Brunei Darussalam bebas daripada negara bebas daripada gejala COVID, maka tak ada siapa nak boleh porak-porandakan negara Brunei Darussalam. Tahniah, kerana Allah telah pilih negara anda, Brunei Darussalam, sebagai negara yang bebas COVID. Jadi Allah Ta'ala juga pilih sebagai negara maju. Ini semua kehendak Allah. Allah pilih Brunei sebagai negara maju. Itu adalah faktor pertama. Faktor pertama kerana kehendak Allah Ta'ala. Okey, bila kehendak Allah Ta'ala, tak ada siapalah nak boleh menolak, dan tak ada siapalah yang nak boleh cuba untuk porak-porandakan negara Brunei Darussalam. Buatlah cara macam mana pun. Jadi bila janji Allah macam tu, maka itulah janji Allah, dan tak ada siapa nak boleh halang. Itu faktor pertama. Dan faktor kedua adalah sebab apa Brunei ni menjadi status negara maju, pada pendapat saya adalah kerana dia mengutamakan agama Islam sebagai agama rasmi negara Brunei Darussalam. Ada juga agama-agama lain yang diamalkan, tetapi agama rasmi di Brunei adalah agama Islam. Dia tak sama dengan negara lain. Contoh kita ambil negara Indonesia. Indonesia dia ada beberapa agama rasmi, agama Islam, agama Buddha, agama Kristian dan lain-lain. Tapi kalau di Brunei Darussalam, agama yang paling rasmi iaitu agama Islam. Dan dalam semua majlis-majlis rasmi, majlis keagamaan, semua berstatus sebagai majlis yang mengutamakan, yang disendikan dengan agama Islam. Ini salah satu punca, salah satu sebab kenapa Brunei menjadi negara maju. Kita tak boleh nak menolak, kita tak boleh nak menyangkal, Islam ini tak membawa kemajuan. Nah, sahabat-sahabat daripada Brunei telah membuktikan bahawa dengan mengamalkan Islam dan meletakkan Islam sebagai asas dan sebagai agama rasmi, maka status negara Brunei telah bertukar menjadi status negara maju. Ini tak ada siapa yang nak boleh sangkal lah benda ni. Ini adalah fakta. Yang kedua adalah Islam sebagai agama rasmi. Itu yang pertama tadi, Allah pilih. Yang kedua, sebab mereka meletakkan Islam sebagai agama rasmi. Okey, faktor yang ketiga. Apakah faktor ketiga yang menyebabkan Brunei menjadi negara maju? Pada pendapat saya adalah kerana mereka mengutamakan syariat Islam. Ini berbeza daripada sesetengah negara lain, walaupun dia meletakkan Islam sebagai agama rasmi, tetapi tidak mengutamakan, tidak melaksanakan syariah enforcement, tighten the law sepenuhnya.
kita boleh tengoklah, saya tak maulah sebut negara-negara mana, ada dia tulis kat situ Islam sebagai agama persekutuan, Islam sebagai agama rasmi, tetapi pelaksanaan tu tak menyeluruh. Sebab kalau kita nak ikutkan undang-undang Islam ni, dalam Quran jelas, Quran dan Al-Hadis jelas menyatakan terbagi kepada 3, iaitu apa dia? Hudud, qisas dan ta'zir. Hudud, qisas dan ta'zir. Jadi di Brunei Darussalam sejak 3 April tahun 2019 mereka telah melaksanakan sepenuhnya hudud, qisas dan ta'zir. Apa itu hudud? Hudud dalam Islam, kalau kata mencuri, berzina dan sebagainya adalah hukuman-hukuman dia. Dalam Quran ada dinyatakan, kalau tak salah saya ada 7 hukuman ialah hudud. Kalau bunuh kena bunuh balik, kalau mencuri potong tangan. Tapi bukan sewenang-wenangnya. Bukan maksudnya kalau dia mencuri terus potong tangan, tak. Islam dia sangat teliti. Kalau ada syubhah, ada halangan, dia akan dibicarakan. Kemungkinan dia jatuh daripada hudud, dia jatuh kepada ta'zir. Okey, itu hudud. Qisas pula apa? Qisas ni maksudnya hukuman balas balik, sebagaimana kadar orang tu buat. Contoh pada zaman Rasulullah SAW, kalau ada hukuman bunuh, orang tu bunuh seseorang, maka kita boleh bunuh dia balik. Qisas ni macam inilah, hukuman yang timbal balas. Kamu tumbuk dia, dia tumbuk kamu balik. Lebih kurang macam itulah, tapi diperincikan lagi, kita kena buka hadis lah yang menerangkan bagaimana qisas dengan baik. Seterusnya adalah ta'zir. Apa itu ta'zir? Ta'zir adalah hukuman-hukuman yang kita sendiri buat kerana kita tak jumpa dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ataupun dalam Al-Hadis. Dalam hadis tak jumpa. Contohnya hukuman bersifat dunia. Contoh apa lagi? Lampu isyarat, potong lampu isyarat, bawa kereta, memandu kereta dengan laju sehingga membahayakan. Itu adalah ta'zir. Jadi ketiga-tiga cabang hukum ni telah dilaksanakan sepenuhnya di negara Brunei Darussalam bermula pada 3 April 2019. Ini berbezalah dengan negara-negara jiran di Asia Tenggara. Saya sebut Asia Tenggara, bukan saya pergi ke Asia Barat dan sebagainya. Jadi Brunei salah satu yang telah membuat syariah law sepenuhnya. Ini yang saya tabik kepada sahabat-sahabat di negara Brunei Darussalam. Tahniah. Sebab itulah bila anda buat syariah law enforcement sepenuhnya, maka rahmat Allah turun. Bila rahmat Allah turun, ini adalah satu faktor kenapa Brunei menjadi negara maju. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah Brunei ini melaksanakan sistem pemerintahan monarki sepenuhnya. Bila sistem monarki ini adalah sistem di mana raja sebagai pemerintah mutlak. Raja sebagai pemerintah mutlak. Jadi apa-apa sahaja titah daripada ke bawah duli yang maha mulia Paduka Sultan hendaklah dituruti. Apa-apa sahaja titah daripada baginda adalah keputusan tetap. Tak ada siapa yang nak boleh petikai, tak ada siapa nak boleh melawan. Jadi bila Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah merupakan pemerintah mutlak daripada sistem monarki, maka tak adalah berlaku 3 atau 4 kali keputusan, U-turn keputusan dan sebagainya. Apa titah baginda? Baginda kata baginda nak buat beta nak buat undang-undang syariah, maka buat undang-undang syariah. Nak tutup semua pub dan kelab-kelab malam, maka tutup pub dan kelab-kelab malam. Sebab apa? Sebab kita boleh tengok bermula tahun 2011 lagi rokok telah diharamkan di negara Brunei. Pub, kelab malam, disko semua dah ditutup pada tahun 2011. Saya tak pernah sampai lagi, tapi ini adalah hasil daripada kajian saya lah. Saya baca, saya tengok balik keadaan di sana dan sebagainya kan. Ini adalah satu rahmat besar lah, rahmat yang besar kepada sahabat-sahabat dan sanak saudara di negara Brunei Darussalam, kerana benda-benda yang dilarang dalam agama ditolak sepenuhnya secara total. Pak malam, kelab malam, rokok, benda ada yang kata rokok ini syubhah, ada yang kata haram dan sebagainya. Tapi itulah negara Brunei ni punya bagus, dia ketatkan undang-undang, dia haramkan terus pada tahun 2019. Itu 3 faktor lah. Faktor yang keempat adalah Brunei dia merupakan negara pengeluar minyak antara yang ketiga terbanyak di Asia Tenggara, sehingga sehari boleh mengeluarkan sehingga 180,000 barrel. Barrel tu adalah kiraan tong untuk pengeluaran minyak petroleum. Sehari 180,000. Banyak tu sehari 180,000. Jadi ini adalah salah satu sebab kenapa Brunei merupakan negara maju, sebab dia bergantung kepada minyak. Bergantung kepada minyak. Saya teringat dulu
pada tahun 2019 ketika mana ke bawah Duli Sultan nak buat undang-undang syariah law ni, negara